Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah pada petang ini kita akan sambung tafsir Surah Taha bermula ayat 65. InsyaAllah kita baca dulu sebelum kita mulakan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, setelah mereka berkumpul, mereka berkata, wahai Musa, pilihlah apakah kamu yang melemparkan dahulu atau kami ke orang yang mula-mula melemparkan. Berkata Musa, silakan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa, seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, janganlah kamu takut. Yani Allah kata kepada Musa, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Yani kamulah yang akan menang. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, nescaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini sambungan kisah yang berkaitan dengan Nabi Musa yang mencabar Fir'aun. Jadi bila mana Nabi Musa AS mencabar Fir'aun untuk menentang Fir'aun, dan Fir'aun juga menetapkan satu tempat untuk berlawan dengan Nabi Musa AS. Dan bila mana mereka berkumpul, bila mana tukang-tukang sihir ini berkumpul, mereka berkata kepada Musa, pilihlah apakah kamu yang melemparkan dulu ataupun kami yang akan melemparkan dulu. Nabi Musa kata, silakan, kamulah yang lempar dulu. Maka tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan merayap kerana sihir mereka itu. Menjadi ular yang menjala kerana sihir mereka itu. Maka Nabi Musa merasa takut di dalam hatinya. Jadi maksudkan takut di sini iaitu Nabi Musa AS khawatir orang-orang akan terpengaruh dengan sihir mereka, serta tertipu oleh mereka sebelum Nabi Musa melemparkan apa yang ada di tangannya. Nabi Musa AS menjadi takut. Takut apa? Kata Ibn Katsir, takut orang-orang terpengaruh dengan sihir Fir'aun itu. Lalu sebelum Nabi Musa melempar tongkat, Nabi Musa bimbang kalau mereka terpengaruh dengan Fir'aun. Lalu Allah mewahyukan, wahai Musa, lemparkan apa yang ada di tangan kamu. Maka bila Nabi Musa lempar tongkat ni tuan-tuan, Nabi Musa melemparkan tongkat itu, maka tongkat itu menjadi ular dan menelan semua ular-ular yang disihirkan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun itu. Maka
dikatakan dalam tafsir Ibnu Kathir, tongkatnya menjadi ular yang sangat besar, yang mempunyai kaki, mempunyai leher, mempunyai kepala dan mempunyai taring, dan mengejar ular-ular Fir'aun itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang-tukang sihir daripada mana saja dia datang. Kata Allah, tukang-tukang sihir ini tak akan menang. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Daripada mana mereka datang, mereka tidak akan menang. Jadi karena itu tuan-tuan, ya, tukang sihir ini dia tidak akan berjaya. Ya. Mungkin dia boleh buat macam-macam, ya, tetapi dia hakikatnya dia sama sekali tidak mendapat kejayaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa berlaku kemudian? Lalu tukang sihir itu tersungkur dan bersujud seraya berkata, kami percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Bila mana mereka telah salah, ya, tuan-tuan, bila mana mereka telah terbukti kalah dan mereka memperakui mukjizat kehebatan Nabi Musa alaihissalam, mereka akhirnya mengakui, ya, bahawa, ya, Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang benar, dan akhirnya mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekejap tuan-tuan, saya sambung balik. Sifat. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu tukang sihir ini semuanya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu disebut dalam ayat ini, ya, faulqiya as-saharatu sujada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Lalu tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. Lalu berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Ya. Jadi tuan-tuan, pengajaran daripada ayat yang kita bacakan ini, pertamanya amalan sihir ini adalah satu amalan yang haram pada sisi syarak, termasuk daripada dosa-dosa yang besar. Hendaklah kita orang Islam, ya, tidak kira bangsa apa pun, ya, ada orang kata bangsa Melayu, bangsa yang kuat sihir dan seumpamanya, ya, sebenarnya dia tidak kira bangsa lah. Ya, hendaklah kita sama-sama menjauhi amalan-amalan sihir. Allah kata dalam ayat ini, wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Tidak akan menang tukang-tukang sihir daripada mana pun dia datang. Tak akan menang. Ya, dia tidak akan berjaya di dunia dan di akhirat. Ya. Orang yang mengamalkan sihir, mungkin dia peringkat awal dia boleh buat orang macam-macam, tetapi Allah akan memberikan pembalasan kepada dia. Mungkin di dunia kehidupannya celaka, kehidupannya sederhana, kehidupannya ditimpa dengan bala bencana, ya, dan matinya mungkin mati dalam keadaan kufur dengan Allah, sekiranya dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, yang membawa kepada kepada penderitaan di hari akhirat nanti. Yang keduanya,
Ya, mukjizat para nabi adalah bersesuaian dengan isu yang berlaku pada zaman itu. Ya. Ingat, mukjizat para nabi dia bersesuaian dan berlawanan, ya, dan boleh melawan dengan apa isu-isu yang berat yang berlaku pada zaman itu. Ya. Sebagai contoh, kalau zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman itu terkenal dengan perubatan. Kehebatan dari sudut perubatan. Maka mukjizat Nabi Isa alaihissalam, Allah berikan dia boleh menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang buta dapat disembuhkan. Yang pekak, yang bisu boleh disembuhkan. Ya? Mukjizat Nabi Daud alaihissalam, ya, suaranya begitu sedap. Ya, kerana sama sebagaimana yang berlaku pada zaman itu, di zaman umat memuja-muja hiburan dan nyanyian dan seumpamanya. Maka Nabi Daud alaihissalam, antara kehebatan Nabi Daud iaitulah mempunyai suara yang hebat, sehingga dikatakan bila Nabi Daud alaihissalam, ya, membaca Taurah atau membaca Zabur, burung-burung di udara boleh berhenti singgah di pokok untuk mendengar bacaan Nabi Daud alaihissalam. Itu kehebatan Nabi Daud alaihissalam sesuai zaman itu. Ya. Dan begitulah seterusnya. Maka zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pada zaman Nabi kita, ya, orang-orang Arab terpesona dengan gaya bahasa-bahasa syair yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan mukjizat bayan. Ya, antara hikmah mukjizatnya lah. Ya, iaitulah antaranya hikmah mukjizat Nabi, iaitulah, ya, Al-Quranul Karim yang turun dengan bahasa yang luar biasa hebatnya, dengan makna yang luar biasa hebatnya, yang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli-ahli bahasa menjadi lemah pertuturan mereka bila berhadapan dengan Al-Quranul Karim. Sekaligus mereka mengakui kebenaran Al-Quranul Karim, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada pengakuan benar itu berlaku di dalam hati maupun berlaku di dalam secara dituturkan dengan lidah, ataupun sekurang-kurang mereka memperakui di dalam hati mereka. Itu mukjizat. Jadi tuan-tuan, inilah kehebatan Al-Quranul Karim. InsyaAllah sekadar itu dulu yang dapat disampaikan. Yang mudah-mudahan ada manfaat, dan insyaAllah kita akan sambung lagi nanti, ya, pada ayat ke-71, ya, suratul Taha. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.